Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam agama kita dan juga keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah SWT pada malam ini, insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Jumaat yang keempat, anjuran Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Masjid Negeri Shah Alam, menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mensyarahkan kitab susunan ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Samman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, iaitu kitab Masailul Tauhid, masalah-masalah berkaitan dengan ilmu tauhid. Kita sampai ke muka surat 16, iaitu masih lagi dalam mabadi sebenarnya. Dalam perkara-perkara permulaan, ada 10 perkara permulaan yang perlu difahami oleh seseorang yang ingin mempelajari sesuatu ilmu supaya ilmunya menjadi mantap dan tahqiq, ya, iaitu salah satunya adalah ghayatuhu, apakah tujuan daripada belajar ilmu tauhid ini, apa objektifnya, apa yang nak dicapai. Lalu telah kita terangkan dalam kuliah-kuliah yang lalu, tujuan belajar ilmu tauhid ini secara makro, secara yang meluas, adalah untuk membezakan antara i'tiqad yang sah, yang benar, lalu kita yakini dan kita pegang, dan i'tiqad yang batil, yang salah, lalu dijauhi. Lalu berkembang daripada hakikat tersebut, ditanya lagi persoalan, yang manakah i'tiqad yang sah dan manakah i'tiqad yang batil, yang binasa. Lalu dijawab secara ringkas, i'tiqad yang sah itu ialah i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Itu i'tiqad yang kita nak pegang. Sementara i'tiqad yang binasa itu ialah i'tiqad qadariyah, jabariyah dan juga mu'tazilah. Jadi kita telah terangkan
ini bukan ala sabilil hasri, bukan bermakna hanya 3 ini saja. Ada lagi i'tiqad-i'tiqad lain yang menyeleweng seperti i'tiqad Jahmiyah, Murji'ah, Musyabbihah, Syiah dan sebagainya. Tetapi ini adalah 3 yang tergelincir dalam masalah memahami takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kaitan kuasa Allah dengan perbuatan manusia? Di sini tempat kegelinciran. Bahkan sampai ke hari ini menjadikan orang keliru, dan akhirnya keliru dalam masalah tauhid dan syirik. Yang syirik disangkakan tauhid, sementara yang tauhid dituduh sebagai syirik. Pagi tadi ataupun mungkin semalam, mungkin hari ini tak silap saya, ada dikongsikan kepada kami dalam grup WhatsApp satu poster satu orang ustaz yang membawa fahaman yang bercanggah dengan ahli sunnati wal jamaah. Dia menuduh bahawa konsep al-kasbu yang dipegang oleh umat Islam Asy'ariyah ini adalah nisbah kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, yang mana beliau adalah tokoh yang bangkit mempertahankan akidah ahli sunnati wal jamaah dari serangan penyelewengan bid'ah dalam akidah, terutamanya pada masa itu yang dikenali sebagai Mu'tazilah. Jadi kata dia, konsep al-kasbu iaitu usaha ikhtiar. Al-kasbu itu bahasa Arab, ikhtiar pun sebenarnya bahasa Arab. Jadi kita melayukan al-kasbu itu kita terjemah usaha dan ikhtiar. Apa dia konsep usaha ikhtiar di sisi ahli sunnah wal jamaah? Iaitu usaha ikhtiar tidak memberi bekas, tidak memberi kesan. Kita boleh usaha untuk makan, tapi hakikatnya yang mengenyangkan adalah Allah. Tak salah kalau kita sakit, kita usaha ikhtiar untuk berobat, cara doktor kah, cara kampung kah, cara apa pun tak salah, tak syirik. Tetapi kita kena yakin yang menyembuhkan adalah Allah. Begitu juga boleh kita minta tolong kepada makhluk, minta tolong itu dan minta tolong ini, tetapi kita kena yakin yang memberi pertolongan adalah Allah, bukan makhluk. Itu konsep al-kasbu di sisi ahli sunnah wal jamaah. Sementara al-kasbu di sisi qadariyah yang kita akan sentuh nanti, iaitu mereka mengatakan al-kasbu usaha ikhtiar itu yang memberi bekas. Berarti perbuatan kita itu kita sendiri yang lakukan, bukan Allah. Kalau kita makan nasi pun, nasi itulah yang mengenyangkan, kerana tabiat nasi mengenyangkan, tabi'i. Atau dalam bahasa Inggeris dipanggil golongan naturalist. Apa-apa pun dia kata ini nature. Kita tidak, kita kata yang mengenyangkan Allah. Sementara ekstrim daripada qadariyah, kalau qadariyah tadi dia meletakkan kesan pada usaha dan ikhtiar, golongan yang satu lagi namanya Jabariyah menafikan usaha ikhtiar. Kata dia tak ada usaha ikhtiar. Kita ni ibarat sehelai bulu atau kapas yang ditiup angin dalam angin takdir Allah, begitu saja. Jadi natijahnya syariat untung, syariat hancur. Sebab bila dia tidak sembahyang dan dinasihati supaya sembahyang, kata dia nak buat macam mana? Memang Allah dah takdirkan saya ni tak sembahyang, Allah dah takdirkan saya itu berjudi, Allah dah takdirkan saya itu ahli maksiat. Jadi natijahnya daripada akidah yang bid'ah ini adalah syariat dibinasakan. Jadi dakwah orang ini dia memang anti pada Asy'ariyah, tapi tak tahulah mengajar sana sini, tak ada tauliah barangkali. Jadi kata dia, oleh kerana Asy'ariyah berpegang kepada al-kasbu, bahawa usaha dan ikhtiar itu tidak memberi bekas, hanya saja Allah yang memberi bekas. Maksudnya Allah yang menjadikan kesan. Allah jadikan api, itu semakan.
Selagi dia Islam, dia terima Allah yang menciptakan api. Qadariyah kah, Jabariyah kah, Mu'tazilah, apatah lagi Ahli Sunnah wal Jamaah, semua terima Allah jadikan api. Tetapi yang menjadikan hangus bila bersentuh dengan api itu, di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga Jabariyah, Allah. Di sisi Qadariyah adalah api. Di sisi Mu'tazilah adalah satu kekuatan yang Allah ciptakan pada api, yang mana kekuatan itulah yang menghanguskan. Itu masih lagi bid'ah. Cuma ulama khilaf seperti itu, adakah kufur atau tidak sampai jadi kafir. Bid'ah memang bid'ah. Yang tak bid'ah apa? Yang tidak bid'ah, Allah ciptakan api, Allah juga yang menciptakan hangus itu. Sekira-kira boleh saja Allah jadikan sesuatu itu bersentuh dengan api tetapi tidak hangus, seperti yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau begitu tak ada masalah lah kalau kita nak campak satu orang masuk dalam api, ya. Kalau Allah jadikan hangus, hangus. Kalau Allah jadikan tidak hangus, maka tidak hangus. Bolehlah. Soalan bolehlah ni, boleh memerantah kita. Kita jawab tidak boleh. Kenapa pula tak boleh? Tadi Ustaz juga kata api tidak menghanguskan, yang menghanguskan adalah Allah. Maka kalau orang yang nak faham, kita boleh terangkan. Kalau orang yang tidak mahu faham, penerangan kita itulah yang dijadikan modal untuk memfitnah kita. Itulah tadi, fitnah lah tu. Dia kata pegangan Al-Kasbu di sisi Asy'ariyah ini menjadikan mereka itu membenarkan orang itu menyembah pokok. Sebab kata dia, bukan pokok yang bagi satu kebaikan, Allah yang beri kebaikan. Maka kita itu boleh sembah pokok. Ini fitnah yang besar. Patut kena buat report polis ataupun report pada Jabatan Agama. Kali ini memfitnah majoriti umat Islam. Majoriti ulama bahkan adalah Asy'ariyah. Dia Asy'ariyah difitnah membenarkan orang sembah pokok. Ajaran sesat mana yang suruh orang sembah pokok? Qadariyah tak suruh, walaupun dia ada elemen syirik dalam i'tiqad dia sebenarnya, tapi dia pun tak sampai sarahah kata sembah pokok. Jabariyah apatah lagi, Mu'tazilah juga tidak. Tiba-tiba Ahli Sunnah wal Jamaah dituduh membenarkan dengan kaedah Al-Kasbu tadi, usul ikhtiar tidak memberi bekas tadi, membenarkan umat Islam itu menyembah pokok. Hadza buhtanun azim. Ini satu pendustaan yang sangat jelas. Moga yang berkenaan itu mahu menarik kembali dan bertaubat atas fitnah yang jahat. Kembali kepada isu tadi, memang di sisi kita Allah Ta'ala menciptakan api, dan Allah Ta'ala juga yang menjadikan hangus atau terbakar. Bukan api itu dengan zatnya sendiri menghanguskan, tidak. Tapi kalau diputar soalannya kepada, kalau begitu, bolehlah kita itu ambil satu orang campak di dalam api, atau kita sendiri tengok ada satu api yang besar, kita lompat masuk dalam api, bolehlah. Sebab api tidak menghanguskan. Maka kita jawab, tak boleh. Tapi kalau dengan i'tiqad bukan api yang menghanguskan, ia boleh daripada sudut dan tidak syirik. Bukan boleh daripada sudut itu disyariatkan. Beza kan? Maknanya kalau kamu nak bincang syirik tak syirik, dia tak syirik. Kita ambil contoh yang lebih mudah. Satu orang minum arak dengan i'tiqad bukan arak yang menghilangkan dahaga, tapi Allah. Syirik atau tidak? Dia tak syirik. Tapi adakah boleh minum arak? Tetap tak boleh. Kerana syariat tidak membenarkan kita itu minum arak. Pada kita bagi contoh yang lain. Satu orang dia makan babi, makan daging babi dengan i'tiqad bahawa bukan daging babi yang mengenyangkan, tapi Allah yang mengenyangkan. Syirik atau tidak? Dia tidak syirik. Tapi tidak berarti boleh dia makan daging babi. Jadi golongan ini tidak mahu faham yang itu. Haram hukumnya kita itu mencampakkan orang dalam api.
Haram hukumnya kita itu melompat masuk dalam api, walaupun dari segi hakikat api tidak menghanguskan. Kenapa? Kerana syariat mengambil kira apa yang disebut sebagai asbab, sebab dan musabab, cause and effect. Syariat ambil kira yang itu. Jadi kalau kita ambil hakikat, memang pisau tidak melukakan. Bila satu orang ditikam dan luka, yang menjadikan luka adalah Allah. Ada kalanya tak luka. Misalnya orang-orang yang kembar, misalnya ditikam dengan pisau, ia tak luka. Kalau memang tabiat pisau melukakan, kebal ke tak kebal, sepatutnya luka, tak ada beza. Tapi kerana luka itu Allah yang jadikan, maka ada kalanya tak luka. Adakah berarti boleh kita tikam orang dengan pisau dengan alasan pisau itu tidak melukakan? Jawabnya tidak boleh, haram. Kenapa? Kerana kebiasaan pisau itu melukakan. Itu kita panggil hukum adat. Bukan adat sebagaimana kita faham adat Melayu, adat Cina, bukan. Adat maknanya sesuatu yang berulang kali cuba, berulang kali natijah yang sama. Jadi macam api tidak menghanguskan juga, itu kalau berlaku, itu namanya khawarik bil adat. Sesuatu yang mencari adat. Dalam bahasa moden, sesuatu yang luar biasa. Biasa api menghanguskan. Satu orang masuk dalam api tak hangus, itu luar biasa. Luar biasa kan apa? Boleh jadi mukjizat kalau berlaku pada Rasul, boleh jadi karamah kalau berlaku kepada wali, boleh jadi ma'unah kalau berlaku kepada orang soleh, boleh jadi sihir dan istidraj kalau berlaku kepada orang-orang yang fasik ataupun orang kafir. Jadi begitu yang dipahami. Jadi apa yang berlaku kalau saya boleh terangkan? Dia ada kaitan dengan tajuk Qadariyah. Isu meminta pertolongan kepada pokok itu tidak ada khilaf sebenarnya. Semua kita sepakat itu satu perkara yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Tidak disyariatkan kita itu minta tolong kepada pokok. Dan boleh jadi itu adalah satu perbuatan yang syirik bahkan. Habis kenapa? Bukan ustaz kita kata boleh minta tolong dengan pokok. Ceritanya bukan isu minta tolong dengan pokok. Itu isu dah sepakat. Agama kita tak menyuruh umatnya minta tolong dengan pokok. Minta tolong dengan siapa? Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Itu pesanan Nabi SAW. Apabila kamu minta tolong, maka minta tolong dengan Allah. Yang kita dah baca dalam Fatihah hari-hari semayang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya akan Dikau kami sembah dan hanya akan Dikau kami minta pertolongan. Soalan syariatnya, kalau begitu boleh atau tidak kita minta tolong dengan makhluk? Dia kena belajar berfikir secara sistematik. Malang orang-orang agama bercakap perkara-perkara semata-mata untuk menjatuhkan imej dan reputasi orang yang tidak sepandangan. Akhirnya masyarakat jadi confused. Oh, ada juga ustaz yang suruh minta tolong dengan pokok. Dia tak ada. Isu bukan itu. Isunya boleh atau tak boleh minta tolong kepada makhluk. Maka kita jawab, ada yang boleh, ada yang haram, bahkan syirik minta tolong pada makhluk. Mana satu yang boleh, mana satu yang tak boleh? Di sini kita ada sunnah wal jamaah. Minta tolong ini dia sebenarnya domain fiqh. Boleh ke tak boleh? Itu hukum fiqh. Jaiz, boleh, harus. Sunat minta tolong, ya, ataupun wajib dalam keadaan tertentu minta tolong, atau haram dalam keadaan tertentu minta tolong. Itu adalah hukum fiqh, bukan akidah. Tapi kalau nak dikaitkan dengan akidah, maka dia akan kembali kepada keyakinan. Kalau kamu nak tanya hukum, tengok, ada kalanya harus, ada kalanya haram, ya. Misalnya kamu minta tolong dengan orang kafir untuk menjatuhkan orang Islam, jadi ya, kadang-kadang dalam suasana nak berpuasa, kita tergambar minta tolong orang kafir. Kenapa? Nak jatuhkan saudara kita seagama. Itu kan haram. Walaupun dengan iktikad apapun, perbuatan itu haram. Tapi kalau kamu nak tanya pada sudut iktikad, syirik ke tak syirik, maka di sisi ahli sunnati wal jamaah, meminta tolong kepada makhluk, baik makhluk itu masih hidup atau makhluk itu telah meninggal dunia, kedua-duanya adalah haram dan syirik,
sekiranya diiringi dengan i'tiqad bahawa makhluk itulah yang memberi, bukan Allah. Sebaliknya, sekiranya ketika mana meminta tolong kepada makhluk itu dengan i'tiqad bahawa makhluk itu sebenarnya tidak boleh memberi, hanya Allah yang memberi, maka itu tidak haram dan tidak syirik. Berbeza dengan kawan-kawan kita yang menganut fahaman Wahabi, dia mengatakan bukan, tak betul. Yang kita sebut tadi itu salah. Ada yang betul apa? Yang betul adalah meminta tolong kepada makhluk yang hidup itu boleh. Tetapi kalau sampai meminta tolong kepada makhluk yang telah meninggal dunia, tidak kisahlah Nabi kah, wali kah, orang soleh kah, maka itu haram dan syirik. Ya, syirkun akbar mukhrijun anil millah. Syirik yang besar, bukan syirik khafi macam riak, bukan. Syirik yang menyebabkan orang itu terkeluar dari Islam jadi kafir, murtad. Itu kita dia. Itu beza. Jadi faham dulu mahadul khilaf. Point of disagreement tu kat mana? Jadi syirik sama-sama tolak, tetapi mana yang membezakan tu berbeza pendirian. Lalu sebenarnya tak timbul isu boleh atau tak boleh minta tolong dengan pokok. Jawabnya tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab minta tolong ni ada dua jenis. Kita faham yang ni, insyaAllah kita senang. Apa? Pertama, jenis minta tolong secara hakikat, hakikatan. Jenis yang kedua adalah minta tolong secara asbab, sababan. Ya? Minta tolong secara hakikat hanya boleh satu saja, iaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh kepada yang lain, hatta Nabi, hatta malaikat, hatta wali. Kalau secara hakikat tak boleh. Dan boleh kalau secara asbab kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adakah pokok asbab kepada pertolongan dengan cara kita pergi pada pokok, wahai pokok tolonglah saya? Adakah Allah jadikan pokok sebab kepada manusia dalam bentuk macam itu? Jawabnya tidak. Maka tidak disyariatkan. Sama juga isu makan tadi. Kita kata kalau makan dengan i'tiqad makanan mengenyangkan itu syirik, walaupun tidak sembah makanan. Tapi dia yakin makanan yang mengenyangkan, bukan Allah. Syirik. Syirik tak syirik, itu satu isu. Boleh ke tak boleh disyariatkan atau tidak disyariatkan, itu isu yang kedua. Contoh, syirik atau tidak satu orang makan nasi dengan i'tiqad bukan nasi yang mengenyangkan tetapi Allah. Kita jawab tak syirik. Okay. Syirik atau tidak satu orang makan babi, jadi kita sebut saja dengan i'tiqad bahawa Allah yang mengenyangkan, tidak syirik. Adakah boleh kita jadi pada orang ustaz ini membenarkan orang makan babi? Kan isu yang berbeza. Kalaupun dia tergelincir lidah, dia kata boleh, maka dalam konteks pembicaraan bukan boleh syar'an, boleh daripada sudut tidak sampai syirik. Kita tengok konteks perbincangan. Kalau tanya pada hukum, memang tak boleh, babi kan haram. Tapi makan babi kan dah ada dalil jelas ustaz, memanglah tak boleh. Yalah, itulah poin kita pun, nak bagi tahu satu benda yang tak syirik tak semestinya disyariatkan. Baiklah, kalau tak nak satu dalil yang jelas pun, kita ambil yang tak jelas lah. Suka main dengan yang tak jelas, kita ambil yang tak jelas. Satu orang makan batu dengan i'tiqad bukan batu yang mengenyangkan, tapi Allah yang mengenyangkan. Syirik atau tidak? Tak syirik. Ustaz ni ajak orang makan batu, kan dua benda yang berbeza. Memang tidak ada dalil khusus mengharamkan makan batu, dan memang tidak syirik kalau kamu i'tiqad Allah yang mengenyangkan. Tapi adakah Allah jadikan batu sebab kepada kenyang? Kan tidak. Maka sepaling rendah pun mengambil sesuatu wasilah yang Allah tidak jadikan sebab, itu adalah satu bentuk perkara yang sia-sia, perkara yang menunjukkan kebodohan orang tersebut. Kecuali kalau memang Allah izinkan dalam bentuk karamah misalnya,
luar daripada kebiasaan. Boleh pula orang tu makan batu, kenyang dia misalnya, jadi elok tubuh badan dia tak mudarat, itu tak diambil kira. Sebab benda tu nadir, benda tu luar daripada adat. An-nadir wujuduhu ka'adamihi. Benda yang jarang-jarang, kalau ada pun dianggap macam tak ada. Terutamanya dalam penetapan hukum, kita ambil kira yang umum. Yang jarang-jarang tu dia ada hukum dia sendirilah. Tak ada wali Allah yang boleh makan batu kenyang, ya untuk dia lah. Untuk kita tak boleh lah kita nak pakai kaedah boleh makan batu. Tak boleh. Mana dalil? Tak ada dalil lah. Tak boleh dalil. Kerana Allah tidak jadikan batu tu sebab kepada makan. Tapi kalau kamu nak ambil manfaat dari batu dengan kamu jadikan tangga dan sebagainya, boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau kamu nak ambil manfaat daripada batu dengan kamu pergi minta dengan batu, wahai batu tolonglah saya, tidak disyaratkan. Dan boleh jadi syirik. Kenapa? Kerana qarinah menunjukkan kamu menganggap batu itu yang berkuasa. Kan permintaan dua, hakikatan Allah saja, sababan makhluk. Sekarang hakikatan confirm bukan sebab ia makhluk, dan sababan pun juga tidak. Jadi kemungkinan kamu itu minta sebenarnya kerana iktikad kamu. Tapi kalau dia deny, biarlah. Habis yang kata bolehlah satu orang minta kepada berhala. Orang sekarang dia kreatif. Kan benda itu sepakat. Minta kepada berhala itu haram. Tak Ustaz. Dia minta kepada berhala dengan iktikad Allah yang beri, bukan berhala yang beri. Itu dakwaan dia. Dakwaan dia itu kan bercandah dengan zahir. Zahir berhala itu adalah sembahan syirik. Kamu minta pada berhala secara hakikat, confirm tak boleh. Sebab secara hakikat pada siapa pun tak boleh. Kalau secara sebab, adakah Allah jadikan berhala sebab dalam bentuk diminta pertolongan? Bahkan sebaliknya, dia meminta tolong kepada berhala itu sebenarnya adalah natijah kepada keyakinan bahawa berhala itu boleh mendatangkan sesuatu manfaat dan sesuatu mudarat. Sebab itu kita ambil kira zahir tadi. Sebab itu sujud kepada berhala itu zahirnya syirik. Kalaupun dia kata tak, saya bukan niat sujud pada berhala, kebetulan ada berhala depan saya, itu kita lain. Zahir perbuatan kamu itu syirik. Jadi mendakwa pegangan Ahlussunnah wal Jamaah bahawa usul ikhtiar makhluk tidak memberi bekas, yang memberi bekas adalah Allah Ta'ala, itu membawa kita membenarkan orang sembah pokok dan sebagainya. Itu adalah satu fitnah yang jahat. Tidak. Habis kalau kita tak nak pegang macam tu, kita nak pegang macam mana? Adakah kita nak pegang makna makhluk tidak ada usaha dan ikhtiar langsung? Itu jadi Jabariyah. Atau kita nak pegang usaha ikhtiar kita itu memberi bekas? Itulah syirik. Sekarang kita sama-sama sepakat nak elak syirik. Bila kamu beriktikad makhluk itu memberi bekas, bukan Allah, iaitu syirik. Saya bagi contoh lagi. Kata dia minta tolong dengan orang hidup boleh, minta tolong dengan orang mati syirik. Minta tolong dengan orang hidup umumnya ya boleh, tapi boleh jadi syirik kalau dengan iktikad bahawa orang hidup itulah yang memberi. Seumpama yang berlaku kepada pengikut ayah pin. Pengikut ayah pin minta tolong dengan ayah pin, itu adalah natijah daripada mereka menganggap ayah pin itu Tuhan. Maka minta tolongnya mereka daripada ayah pin itu adalah satu perbuatan syirik. Berbeza kalau ada orang misalnya dia ni sekampung dengan ayah pin, dia balik dari outstation, ya, parking kereta tepi kedai, ayah pin tengah minum kopi dekat warung, dia cakap ke ayah pin, "Pin, tolong aku angkat barang boleh tak? Aku nak angkat seorang tak larat." Mesti ayah pin pun ajar kau ni, aku ni ramai pengikut kau suruh angkat beg kau pula. Ya. Tapi syirik atau tidak orang yang minta tolong dengan ayah pin? Tidak syirik. Kerana bukan kerana ayah pin hidup, tetapi kerana dia berinteraksi itu sebagai ayah pin ni sebab saja, makhluk saja, bukan ayah pin yang ada kuasa, tidak. Lain kalau ikut dia yang minta tolong. Kita ambil contoh lain, misalnya satu orang pergi kepada satu orang doktor pakar. Kata dia, sebut pasal doktor ni ada soalan, banyak macam soalan kelakar dalam Facebook ni, saya pun tak sempat nak layan lah. Kalau ingat tadi saya cerita soalan pasal doktor. Saya bagi contoh dulu ya. Satu orang jumpa doktor, lalu
Dia kata pada doktor, doktor, saya ini dah sakit lama, dah 5 tahun saya menderita. Saya dengar doktor pakar dalam penyakit saya ni, jadi doktor tolonglah sembuhkan penyakit saya. Syirik atau tidak? Dia minta tolong kepada doktor untuk menyembuhkan penyakit dia. Di sisi kita, kita kata kalau atas jalan asbab, diucapkan kata-kata itu dalam keadaan dia sedar doktor itu hanya makhluk yang tidak boleh buat apa-apa, cuma diusul ikhtiar sebab musabab, ramai yang berobat dengan doktor itu sembuh, tidak syirik. Tetapi kalau dia beriktikad memang doktor itulah yang menyembuhkan, bukan Allah, ia syirik. Macam mana nak tahu? Mana kita tahu benda dalam hati? Maka zahirnya orang Islam, dia Islam, kecuali dia luahkan. Bila dia sembuh, misalnya kawan dia congratulate dia, tahniah lah ya, tuan dah sembuh dari penyakit, tahniah lah ya, Allah dah sembuhkan tuan dari penyakit. Lalu dia jawab, bila masa pula Allah sembuhkan saya? Saya 5 tahun sakit, hari-hari saya berdoa kepada Allah, tak ada pun Allah sembuhkan saya. Saya berubat dengan doktor 3 hari sembuh, doktor yang sembuhkan saya, bukan Allah. Syirik jelas. Tapi selagi dia tidak tuturkan, maka husnuzon kita dengan orang Islam, bila dia berkata kepada doktor, doktor tolonglah sembuhkan penyakit saya, ialah dalam keadaan dia berinteraksi dengan sebab musabab, dia tahu kalau yang menyembuhkan itu adalah Allah. Itu namanya husnuzon ya, dengan orang mukmin. Tapi kalau dia luahkan, itu terzahirlah kesyirikan dia. Soalan yang lucu ditanya dalam Facebook, kata dia, boleh tak kita minta tolong kepada doktor yang dah mati untuk sembuhkan penyakit kita? Dia isunya bukan doktor ke atau siapa. Yang kita pegang adalah di sisi Ahlussunnah wal Jamaah boleh, bukan mesti, boleh. Satu orang itu misalnya mengatakan, madad ya Rasulullah, pertolonganmu wahai Rasulullah, padahal Rasulullah dah wafat. Atau ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani Arisni, wahai Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani, tolonglah saya. Kita kata boleh. Kerana apa? Kerana iktikad dia Allah yang beri. Arti yang dia kona kepada pokok tadi. Ada pun wali, Nabi, Allah jadikan sebab kepada pertolongan. Pokok Allah tidak jadikan sebab pertolongan dalam bentuk yang kamu sebut tadi tu. Dalam bentuk lain, dijadikan rumah, mungkin setengah pokok direbus, diminum airnya, jadi rawatan penyakit. Dalam bentuk macam itulah kita berinteraksi dengan pokok. Adapun wali dan orang-orang soleh, sebenarnya kita ini sepakat dengan golongan Wahabi bahawa boleh minta tolong kepada orang soleh dan juga wali-wali. Itu kita sepakat. Cuma Wahabi berbeza dengan kita, dia limitkan. Kita limitkan dengan cara berbeza, iaitu as long as kita tidak beriktikad makhluk yang beri. Hidup ke mati sama je syarat dia. Mereka limit dengan cara berbeza. Mereka kata boleh itu kalau wali atau orang soleh itu masih hidup. Kalau mati sudah haram dan syirik. Jadi bila dia limit benda yang asalnya kita sama-sama setuju, maka kita tanya pada dia dalil. Mana dalil yang mengharamkan, apatah lagi mensyirikkan minta tolong orang mati ni? Mana dalil? Jadi ada orang jawab, dia kata, dalil banyak dalam Quran semua. Lalu kita pun minta, tolonglah Sahibus Samahab, tolonglah ustaz atau doktor, bawalah satu dalil cukuplah. Sampai sudah berjam kita bincang, seorang pun tak bawa dalil. Lalu dia marah pula sebab kita kata tolong bawa satu dalil yang sahih dan soreh, yang menunjukkan bahawa tak boleh minta tolong orang mati. Dia kata bahaya kaedah macam ni. Nak dalil sahih dan soreh ni bahaya. Dalil yang sahih itu kan sepakat. Ini bukan fadailul amal, fadilat beramal, tak apa kita terima dalil yang dhaif. Ini nak mengharamkan, bahkan mensyirikkan. Kamu tak pakai dalil yang sahih, tak mungkin. Selama ini kamu yang memperjuangkan sahih. Sekarang kamu nak mensyirik dan mengharamkan, tak perlu sahih. Gharib. Yang sahih itu, bila sahih ni paling terang dan express, bukan implied. Itu adalah kaedah kamu. Kalau kaedah kami tak semestinya sahih. Dalil boleh saja diistimbat. Tapi kamu kan selalu macam itu. Tak boleh selawat salam tarawih,
Kita katakan ada suruhan selawat umum, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, tapi tak ada dari Nabi buat selang tarawih. Tak mesti sore. Ni apa doa ramai-ramai lepas sembahyang, Nabi tak pernah buat. Kita katakan ada hadis Nabi SAW bersabda yang bermaksud, tidaklah kata orang lelaki itu mendoakan dan diaminkan oleh orang lain, melainkan Allah perkenankan doa mereka. Tidakkah itu yang berlaku? Tapi tak ada pun, kalau ada mestilah tak mesti sore. Bila kita kata sahih dan soleh itu, sahih kita sepakat, kamu pun setuju dari hukum mesti sahih, kita juga setuju dari hukum mesti sahih. Sore itu kita nak ikut standard kamu. Kalau kamu kata bahaya, dah stoplah buat kaedah dalil mesti sore. Jadi tidak ada dalil. Maka mengharamkan bahkan mensyirikkan perbuatan umat Islam tanpa dalil, itu yang kita tolak. Jangan kamu pusing benda yang kita dah sepakat, kata kita membenarkan orang sembah pokok. Na'udzubillah. Sembah Nabi pun kita tak benar kan? Sembah malaikat, ya, makhluk yang tak ada dosa, makhluk yang buat apa yang Allah perintahkan pun kita kata tak boleh. Ada pula nak sembah pokok. Jadi jangan dari lah. Kita nasihat pada kawan-kawan kita, ingat pada firman Allah Ta'ala, innal ladzina qatalul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabun jahannam wa lahum adzabul hariq. Orang yang menyakiti orang beriman, lelaki dan perempuan, dan tidak bertaubat, maka dia akan mendapat azab neraka yang pedih di hari akhirat. Jadi kita fokus kepada perbezaan dan kita selesaikan secara ilmiahnya, insya-Allah. Jadi masa sudah habis, dah masa isyak. Jadi kita akan sambung pada muka surat yang sama, di muka surat 16, bagaimana i'tiqad qadariyah, walaupun kita telah terangkan sedikit sebanyak sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqa'ta bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Allahu akbar.